نستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا علم إلا لا حول ولا اشرح لي أمري واحلل. اللهم صل على محمد وعلى آله تعالى إنك. اللهم بارك على آل باركت على إبراهيم. اللهم آتي أنفسها وزكها خير من. اللهم ربي زدنا. اللهم إن رزقا طيبا تقبل. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع تشبع ومن دعوة لا يستجاب. اللهم فقهنا في الدين وعن التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 24 Oktober. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat kasih sayang Allah, kita dikumpulkan untuk menyambung tadabbur surah Asy-Syams, surah ke-91, 15 ayat surah Makkiyah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke ayat 12. Hari ni saya minta maaf sebab kepala berdenyut sebenarnya. Okay. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bitagwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Alhamdulillah, last perbincangan kita adalah pada ayat 12. Okay. Allahu Akbar. So, kita sambung pada ayat 13. Sebelum itu, kita kena ingat balik apa maksud dasaha. Ingat tak? Ayat 10. Waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya khaba, orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Okay, jadi dasaha ni ialah orang yang tak peduli hati dia nak coklat ke, kelabu ke, hitam ke, I don't care. Dia tak peduli tentang urusan hati dia. Dia tak kisah, dia tak ambil peduli. Dia tak nak buat tazkiyatun nafs. Dia tak nak buat penyucian jiwa. Jadi dia mengotori hatinya. Okay. Subhanallah. Jadi apa berlaku pada hati dia? Hati dia jadi kotor. So kalau tazkiyah penyucian jiwa, tadaksiyah pengotoran jiwa.
Okay, so kalau kita perhatikan kat sini zakaha, jadi proses penyucian namanya tazkiyah. Kalau ni dasaha, jadi pengotoran jiwa namanya tadsiyah. Okay, tazkiyah lawannya tadsiyah. Subhanallah. Jadi siapakah orang yang mengotori jiwa ni? Dia ikut apa? Dia ikut ilham fujur ke dia ikut ilham taqwa? Fujur. Apa maksud fujur? Surah Al-Fajr. Apa itu waktu fajar? Apabila langit tu seperti terbelah, maka keluarlah cahaya. Itulah masuk waktu fajar. Ada cahaya yang merobek, yang membelah langit tu seolah-olahnya. Jadi fujur ni adalah orang yang merobek, yang melanggar aturan Allah. Yang melanggar perintah dan larangan Allah. Maka dia telah mengikut ilham fujur. So kesan dia melanggar perintah Allah, apa jadi? Hatinya menjadi kotor. Okay? Bila hati dah semakin kotor, tidak melakukan penyucian jiwa, ilham takwa pun tenggelam, yang timbul hanyalah ilham fujur. Jadi apa jadi pada orang tu? Orang tu jadi, cuba tengok ayat 4 ni. Ayat 4 ni kata apa? Wallaili idza yaghshaha. Dan malam apabila gelap gelita. Maksudnya, bila hati dia dah terlalu gelap. Faham Sebab dia ikut ilham fujur. Fujur tu apa? Melanggar aturan Allah. Maka hati dia semakin hitam. Sehitam apa? Sebab tu dekat awal surah tu Allah dah bersumpah. Demi malam yang gelap gelita. Jadi, kalau tidak melakukan penyucian jiwa, apa berlaku pada hati? Segelap-gelapnya. Langsung dah. Tak ada dah sebarang sinar. Apatah lagi seterang sinar matahari pun dah tak boleh masuk dah. Maksudnya, orang nasihat ke, dia dengar orang baca Al-Quran ke, dia dengar orang tadabur ke, dia terbaca nasihat ke, dia dengar ke, adakah memberi kesan kepada orang tu? Sudah tidak lagi. Yang dia rasa apa? Dialah paling betul, dialah paling bagus, dialah paling baik. Malangnya yang maksiat, yang dosa, yang salah tu di mata dia betul. Dia dah tak nampak dah kebenaran. Dah tertutup. Seperti gelapnya malam yang segelap-gelapnya. Kalau pukul 12 tengah malam tu maknanya dah gelap betul lah. Kan? Dia bukan macam baru-baru nak gelap tu. Ini memang gelap betul. Right? Jadi, kita kalau tadabbur surah, kita tengok, kita semakin. Sebab tu antara tools ataupun alat untuk menyucikan jiwa ialah Al-Quran. Tetapi kalau sekadar baca je, adakah dia menyucikan jiwa? Cukup tak? Cukup tak menyucikan jiwa? Tak cukup. Kenapa? Kenapa tak cukup kalau sekadar baca sampai khatam? Kenapa tak komplit lagi proses penyucian jiwa tu? Sebab dia baru sekadar baca. Apakah fungsi Al-Quran? Apakah fungsi Al-Quran? Kalau kita tengok surah Maryam, ayat 97, hari Selasa hari tu kita sebut tentang takwa, betul? Kemudian bila kita orang beriman diperintah Allah untuk bertakwa, surah Al-Anfal ayat 29 tu, Allah kata apa kesannya? Kita akan dapat Furqan. Ingat tak? Kelas hari Selasa lepas, surah Al-Anfal ayat 29 ada keperintah untuk orang-orang yang beriman. Apa dia? Ittaqullah, bertakwalah. Nanti kamu akan mendapat Furqan dan ditutup kesalahan dan diberi keampunan, betul? Kemudian dapat syurga. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Kalau kita tengok surah Maryam ayat 97 ni, Allah kata apa? Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Okey? Cita-cita kita nak menjadi orang yang muttaqin. Bulan puasa hari tu kita spesifik
tadabbur ayat-ayat la'allakum tattaqun, nak menjadi orang yang bertakwa. Sebab syarat untuk dapat hidayah, dapat petunjuk ialah menjadi orang yang bertakwa. So kita tengok kat sini, apa maksud ayat ni? Fa innama, sesungguhnya, hanyalah, maka, maksudnya immediate Maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu wahai Muhammad. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan untuk bangsa Arab Quraisy. So Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab. Jadi sepatutnya bila Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang paling faham tu ialah orang Quraisy lah kan? Betul? Okey. Kenapa Allah berfirman diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa lisan, bilisanik, dalam bahasa lisan kamu supaya kamu mudah untuk faham, betul? Bila faham, okey, dan kat sini dalam ayat ni spesifik Allah beritahu fungsi Al-Quran adalah untuk litubashir. Apa tu litubashir? Untuk beri basyara, okey? Memberi khabar gembira kepada siapa? Orang yang bertakwa, dan memberi peringatan dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufuran. Hari ni kita tahu tak kalau Al-Quran ini beri berita gembira untuk kita kalau kita tak faham. Kalau baca je tanpa faham, apatah lagi kita yang bukan bangsa Arab. Okey, sedangkan Quran yang Allah kata dalam ayat ni diturunkan dalam bahasa lisan kamu supaya kamu faham. Dan Al-Quran ini, apa fungsi Al-Quran? Pemberi. Dan Nabi diutuskan kan, Nabi Muhammad diutuskan adalah untuk menyampaikan berita gembira untuk siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Bagi orang yang tak beriman, yang degil, yang menolak dakwah Nabi, mereka dapat peringatan. So tanya diri kita, aku dah lama baca Quran. Kenapa aku tak rasa gembira dengan perintah Allah? Kenapa aku rasa terseksa nak taat perintah Allah? Kenapa pula aku tak takut dengan ancaman Allah? Kenapa aku tak takut dengan azab Allah? Sepatutnya untuk orang beriman, dia jadi apa Al-Quran ni? Berita gembira. Betul? Sebab bila taat, Allah kata dapat ni, dapat ni, dapat ni. Dan sepatutnya kita rasa sangat takut dan rasa terancam bila melanggar perintah Allah. Betul? Sebab tu penting tak tadabbur? Penting. Sebab kalau tak, kita takkan rasa gembira untuk mentaati perintah Allah. Sami'na wa ata'na, dengan rendah hati, tawaduk, tunduk, patuh, dengan penuh rasa. Ingat apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Tiga-tiga tu kena ada. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi balance. Bila kita baca Quran dengan faham, okay? Kenapa kita nak mengamalkan? Sebab kita nak dapat berita gembira yang dijanjikan oleh Allah. Dan kenapa kita beramal? Sebab kita nak membenarkan bahawa aku ni beriman dengan janjimu ya Allah. Okay? Dan kenapa kita tak nak buat apa yang Allah larang? Sebab kita takut dengan ancaman. Sebab kata-kata Allah, bila Allah kata azabku pedih, azabku berat, kita meyakini, kita beriman, kita percaya. Sebab tu kita tinggalkan segala larangan Allah. Walaupun kita pun kadang-kadang, apa salah panas-panas kena pakai tudung contoh. Yang kita faham, ini perintah Allah. So aku kena ikut. Faham tak ni? Jadi, baca sahaja tak cukup. Al-Quran ini, macam mana dia boleh jadi tazkiyatun nafs? Bagaimana Al-Quran memang fungsinya adalah untuk menyucikan jiwa dengan syarat bukan sekadar bunyikan. Belajar tajwid, belajar makhraj, kalau sampai situ saja baru belajar apa tadi? Belajar sebut, belajar bunyikan, belajar baca. Macam kita ajar anak cucu kita, kan? Si A Cha, si I Chi. Tu baru belajar apa tu? Belajar sebut. Lepas tu kita sambung pula. Cha, Chi. Sambung pula jadi 3. Cha, Chi, Cu. Itu baru kalau baca je baru belajar apa tu? Belajar sebut dan mengeluarkan bunyi. Tapi baca, kalau buka kamus Dewan Bahasa Pustaka, apa itu baca?
Baca adalah kita faham apa yang kita baca. So kalau kita kata kita baca Al-Quran, kalau anak cucu kita tanya balik, Wan baca apa tadi tu? Dia Wan cerita kat kita. Tadi tu Wan ngaji tu, Wan baca apa? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Sebab tu lah Wan suruh kau pergi sekolah. Betul? Kau tidur dalam kelas. Okay? Subhanallah. Jadi, adalah satu peringatan kita sendiri sebenarnya. Sepatutnya kita memang kena baca, faham dan InsyaAllah bila baca faham pasti kita akan automatik kita nak mengamalkannya. Sebab kita nak berita gembira dan kita takut dengan ancaman dari Al-Quran. Boleh? Dan kita pernah sebut minggu lepas, okay? Apakah doa Nabi Ibrahim setelah membina Kaabah? Ingat tak? Ni kan? Ayat 127, muka surat 20 Al-Quran, doa ni kita selalu baca. Kan? Bila kita nak tutup doa kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Diteruskan doa Nabi Ibrahim ialah Nabi Ibrahim doakan apa ni? Tadi ayat 12, tadi ayat 127, ayat 128. Sambung lagi doa. Apa Nabi Ibrahim doa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Okay? Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Kenapa berdua? Sebab Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan puteranya Nabi Ismail. Okay? Jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri kepadamu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau lama penerima taubat lagi maha mengasihani. Ni Nabi. Nabi pun dah buat masjid, bina Kaabah lagi. Pun masih berharap apa? Wa tub alaina. Dan kami, apa yang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail minta? Terimalah taubat kami. Kita tengok diri kita. Ni Nabi. Bina masjid. Bina Kaabah. Pun doa apa? Wa tub alaina. Terimalah taubat kami. Cuba bandingkan dengan diri kita. Berapa masjid dah kita buat? Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innaka antat tawwabur rahim. Puji lagi. Tadi kat atas tadi. Innaka antas samiul alim. Puji lagi. Innaka antat tawwabur rahim. Cuba tengok ayat 129. Okay. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ialah dari zuriat keturunannya akan lahirlah umat Islam. Betul? Yang tunduk patuh pada Allah. Rabbana, doa lagi. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Cuba tengok apa lepas tu. Wa yuzakkihim. Didoakan lagi oleh Nabi Ibrahim supaya diutuskan Rasul dari kalangan mereka untuk apa? Yatslu, tilawah, baca, faham, amal atas mereka ayat-ayat engkau. Engkau ni Allah dan mengajarkan mereka. Mengajarkan apa? Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Okay, sebab itulah Nabi, dua yang kita tak akan sesat apa dia? Yang Nabi kata aku tinggalkan dua ni dan kau tak akan sesat jika kau ikut apa dia? Al-Quran dan Al-Hikmah ni menurut tafsir juga ialah As-Sunnah. Tapi malangnya kadang-kadang ramai antara kita bila sebut sunnah je, sunat je dia kata apa? Tak apa, tak buat, tak dosa. Tapi kena ingat, rugi. Bila pegang kepercayaan sunat je, tak buat, tak dosa, sebab itulah tidak memandang ataupun tidak memberatkan perkara-perkara sunnah. Sedangkan Nabi kata apa? Dua perkara ni, Al-Quran dan sunnah. Kalau kau ikut, kau takkan sesat. So kalau tak nak ikut sunnah, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Sesat.
So jangan pegang ayat tu. Apa dia? Tak apa. Sunat je. Tak buat, tak dosa pun. Tapi ingat balik. Kalau tinggalkan dua ni, sepertinya kau akan sesat. Jangan. Kita lagi nak ikut sunnah. Okay? Allah Akbar. So Al-Quran, diutuskan Rasul untuk ajarkan kita, untuk bacakan, fahamkan, supaya kita beramal Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa ni? Untuk mensucikan kita. Jadi, boleh tak kita berpisah dengan Al-Quran barang sehari? Boleh. Kalau tak jadi apa tadi? Tadaksiyah. Pengotoran jiwa. Kita dah lah memang pendosa. Okey? Yang cakap tu dah tentulah banyak salah. Yang cakap tak keluar kat mulut tu, cakap kat dalam hati. Mana lagi banyak bercakap? Mulut ni ke mulut ni? Mana yang lagi banyak? Hati. Kita tengok, hati kita bercakap. Kita dengar, hati kita bercakap. Ini paling penat sebenarnya. Dalam badan kita, kalau nak kata penat, bukan kaki kita. Yang paling penat ialah hati. Sebab kerja dia tak sudah-sudah kerja dia. Apa je dia pandang, dia nak bercakap. Apa je dia dengar, dia nak bercakap. Betul tak? Itu belum kira sakit hati lagi. Kan? Terluka, sakit, hancur, remuk, lagi apa? Kan? Allah Akbar. Jadi, sucikanlah hati kita. Sucikan dengan apa? Al-Quran. Cukup tak sekadar baca? Tak cukup. Mesti tadabbur. Okay? Cukup tak belajar Quran je? Bila kita masuk kelas tadabbur, cuba kita perhatikan. Kalau kita masuk kelas tadabbur, mesti kita akan jumpa qala Rasulullah. Bila kita masuk kelas hadis pula, kita akan jumpa ayat Quran. Bila kita belajar Asmaul Husna pun, kita jumpa Al-Quran dan hadis. Dia tak boleh pisah. Betul? Belajarlah apa pun. So, kita pergi mana-mana kelas, kita nak tengok online ke offline, betul ke tidak kelas tu, ada tak disebut qala Rasulullah ataupun qala Allah Ta'ala. Boleh? Subhanallah. Jadi, jangan berpisah dengan Al-Quran. Itu adalah untuk penyucian jiwa. Sebab apa kita nak menyucikan jiwa bersungguh-sungguh ni? Sebab apa? Sebab apa yang Allah jamin dekat ayat 9? Qad. Sungguh aflaha man zakkaha. Apa maksud aflaha? Pasti, confirm, beruntung, berjaya, bahagia. Orang yang mana? Orang yang mensucikan jiwanya. Maknanya dia baca, dia faham, dia amalkan, kemudian dia menyampaikan. Berita gembira ataupun peringatan. Kita sampaikan, kita share, kita dakwahkan. Jadinya, kalau ikut Al-Quran, adakah status kerja, pangkat, harta, rumah, tanah adalah lambang orang yang beruntung? Kalau ikut ayat ni, siapakah orang yang paling beruntung? Kalau dia kaya gila tapi tak solat, adakah itu orang yang beruntung? Tapi malangnya, di pandangan mata manusia hari ini, siapakah orang yang paling beruntung? Walaupun dia bercuti je kerja dia je. Macam tak payah kerja. Bercuti mewah pula tu. Tapi dengan tak tutup auratnya. Adakah itu orang yang beruntung? Lepas ni kena betulkan Betulkan persepsi kita. Setiap kita komen lagi tu. Untungnya awak. Dapat suami ni. Dapat anak, dapat ni. Tapi kita jelas nampak tu. Dia tak menutup aurat. Contoh. So, kena faham untung dalam Al-Quran siapa? Siapakah orang yang beruntung? Yang kita baca tiap-tiap pagi tu. Ali Imran 200. Apa dia? Siapakah orang yang paling beruntung? Ya ayyuhallazina amanu. Pastilah orang yang beriman. Lagi? Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu ciri nak jadi orang yang beruntung. Belajar surah Asy-Syams, kena tadabbur. Sebab itu ialah tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa. Bukan tengok kat mana dia melancong, apa status dia. Harta lah maksud saya.
Okay? Bukan tengok material, bukan tengok fizikal. Boleh? So betulkan persepsi. Kadang-kadang kita puji anak orang ke